السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Hujan lebat ni ke tak lebat? Tak lebat eh? Oh. Baik. Kita tengok hadis yang ketiga. Betul lah, itu yang saya tandalah. Hadis yang ketiga daripada kitab 40 hadis akhir zaman. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Seluruh dunia datang lanyak umat Islam. Nabi jangka lama dah. Nabi tahu, bukan Nabi jangka, Nabi tahu. Macam mana Nabi boleh tahu? Dengan wahyu. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Sebab Allah Ta'ala dia tidak terikat dengan masa dan Allah Ta'ala tak terikat dengan tempat. Boleh saja Allah singkap pada kita apa yang akan berlaku esok, lusa akan datang. Sebab itu Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW melihat dalam neraka banyak orang perempuan, dalam syurga banyak orang miskin. Ada pun orang kaya, orang beriman yang kaya tersekat di hisab. Padahal kita tahu mana ada orang lagi dalam neraka, mana ada orang lagi dalam syurga. Sebab belum kiamat, belum hisab, belum titian sirat. Macam mana boleh masuk syurga? Jadi Allah SWT singkap hijab pada Nabi SAW hingga Nabi melihat pada masa akan datang. Sebab tentang Allah ni tuan-tuan, jangan kita terfikir Allah tu macam makhluk. Kalau kita ialah saya sekarang ni manusia macam-macam, betul tak? Kita tengah mengaji, mungkin ada yang tengah tidur, mungkin ada tengah sibuk nak pergi kerja, mungkin ada tengah jalan. Sekarang bila sebut sekarang, manusia terikat dengan sekarang. Allah Ta'ala tak terikat dengan sekarang. Kita yang duduk dalam time frame tu, dalam tempoh masa, perjalanan masa tu, Allah tak duduk dalam tu. Allah Ta'ala tak terikat dengan time frame. Masa Allah Ta'ala tak terikat dengan tempat. Jadi jangan menggunakan lawazim manusia pada Allah. Allah Ta'ala, sebab tu Nabi SAW melihat benda akan datang, tahu. Kerana Allah Ta'ala tak terikat. Kalau macam kita lah, kalau mudah kita nak faham, kalau kita sebagai manusia pun, kalau tuan-tuan dah selalu tengok cerita Piramli kan, pendekar bujang lapuk, cerita Alibaba bujang lapuk, cerita yang lama-lama, Madu 3, ramai orang tua-tua suka syok. Tak apa tuan, dipendekkan ceritanya, kita boleh agak dah tengok, kita tahu, oh betul tak, kita tengok banyak kali ya. Nanti baba Haji Bakhir dengan Cikgu Murni, kita hafal lirik dia. Macam mana Cikgu Haji Bakhir nak ngorak Cikgu Murni, kita tahu lah semua. Pasal apa? Kita dah tengok. Walaupun kita tahu, kita tengok juga, betul tak kan? Tapi kita dah tahu apa, oh jadi ni. Time frame tu. Sebab kita tak duduk dalam time frame filem tu, betul tak? Tapi orang yang duduk dalam time frame filem tu, dalam pembingkinan filem tu, dia tak tahu apa akan jadi, apa jadi, betul tak? Pasal dia tak duduk dalam time frame mula dia mengarah filem tu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak duduk dalam time frame. Allah tak terikat dengan, Allah Taala bukan duduk, bukan bertempat, bukan. Allah Taala tak terikat dengan tempat dan masa. Allah Taala ni azaliyun abadiyun.
Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Yang berubah baharu ni, straight berubah hilang, itu makhluk. Itu bila Nabi SAW cerita benda yang nak mai, apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok hadis dia. An Sauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma'idh. Qal bal antum yawma'idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa layanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa layaqzifanna Allah fi qulubikum al-wahan. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Baik, artinya daripada Sauban radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba satu masa di mana bangsa-bangsa daripada seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut perasaan gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Nabi kita menjawab, cinta dunia dan takut mati. Makna hadis ni apa? Nabi bagi tahu akhir zaman seluruh dunia akan lanyak umat Islam selanyak-lanyaknya. Bunuh semahu-mahunya, sembelih semahu-mahunya. Dan tuan-tuan boleh baca bagi umat Islam banyak yang terkorban, tuan-tuan. Kalau yang terkini Syria hampir 1 juta mati. Iraq masa Amerika serang hampir 1 juta semua mati. Dia bom hampir 1 juta mati. Palestin daripada 1948 tak tahu berapa ramai yang dah terkorban di Palestin. Kemudian di mana lagi tuan-tuan? China, Uyghur tu. Asalnya Uyghur itu lagi teruk kena, tuan-tuan. Antara yang paling teruk kena, tuan-tuan, dan kita tak perasan. Lebih teruk pada Palestin, lebih teruk pada Iraq, lebih teruk pada Syria. Umat Islam kena adalah Uyghur dengan Rohingya. Rohingya lagi teruk. Walaupun saya tak nafi, kadang-kadang Rohingya mungkin ada orang tak berkenan sangat dari segi adab perilaku mereka lah. Mereka sebab dah lama secara mereka ni diasingkan daripada masyarakat lain. Itu yang kadang-kadang nampak Rohingya ni macam tak bertamadun sangat berbanding dengan Bangladesh. Tuan-tuan akan jumpa Bangladesh, tuan-tuan kata Rohingya, dia pun cukup tak suka. Rohingya, jangan sebut Rohingya, dia pun tak mau, dia tak ngaku dia pun Rohingya. Rohingya juga terkorban banyak yang dibunuh sebab mereka dijajah dah lama, 1785. Sejak pada 1785 dia dijajah oleh Burma. Kemudian pada tahun 1948 waktu British memerdekakan Burma, Rohingya duduk di bawah Burma. Jadi depa ni dibunuh memang ramai. Kematian, angka korban Rohingya lebih juta, lebih ramai daripada angka korban Palestin. Sebab dia nak bunuh genocide. Dia nak habiskan bangsa tu. Dan kita tengok, tuan-tuan, ya, Yahudi jahat bila dia serang Palestin. Mereka juga melakukan satu kejahatan yang besar, luar biasa kezaliman bila serang Iraq, Afghanistan. Tapi tuan-tuan percayalah, tuan-tuan, dalam dunia ni kita tak pernah jumpa satu golongan yang lebih jahat, yang lebih zalim daripada komunis. Paling zalim, paling kejam. Tuan-tuan boleh baca bagaimana komunis naik. Dia akan bunuh habis semua orang asalkan idea dia tercapai. Tengok bagaimana Joseph Stalin waktu dia buat revolusi Bolshevik, dia ada sikit dia pemikiran tu lah.
sosialis, dekat komunis, komunis sosialis, dekat-dekat lah. Seolah dia semua nak dimasyarakatkan harta tu. Tidak ada pemilikan mutlak. Apa ramai yang mati? 20 juta yang mati. 20 juta rakyat Rusia yang mati. Dia komunis ni, dia bukan kira Islam ke bukan Islam, dia kira bercanggah saja dengan dia punya apa, dia punya ideologi dia akan bertindak ganas. Burma sampai sekarang kita beli, bukan Burma, apa nama yang banyak tengkorak tu, Kemboja kan, rejim Pol Pot, tengkorak banyak, dan banyak yang dibunuh tu orang Islam. Sebab rejim Pol Pot, sebab dia nak masyarakat harta ni semua milik sama. Betul tak? Dia nak samakan. Kononnya untuk rakyat semua, tidak ada pemilikan mutlak. Maka kononnya untuk kebaikan rakyat, maka dibuat satu revolusi yang luar biasa. Tuan-tuan boleh tengok jutaan rangka yang masih disusun, dibunuh. China sekarang ni maju hebat. China, kerajaan China sekarang. Bagaimana Mao Zedong sangat hebat, sangat diagungkan di China. Dia nak jadikan China sebuah negara pertanian berubah menjadi sebuah negara perindustrian. Dan ni tuan-tuan tengok. Dan ni handset semua tuan-tuan pakai handset China. Handset China ni dia, kalau banyak orang kata dia kurang, saya pun pakai, murah tuan-tuan. Tapi dia ada aplikasi yang boleh dia ambil tuan-tuan punya maklumat secara tuan-tuan tak tahu. Itu banyak orang, kalau pakar-pakar dia tak mau pakai handset China. Orang-orang ekonomi ke, businessman ke, yang hak penting-penting dia pun suka pakai Apple. Dia lebih privacy, keselamatan dia lebih dari segi keselamatan dia tu. Apple sangat bagus dengan Samsung. Tapi saya pun pakai hak Cina tuan. Saya bukan ada maklumat penting pun. Tapi kalau orang yang maklumat penting, orang tak pakai, sebab dia ada aplikasi rahsia. Bila tuan-tuan on internet, dia sedut daripada situ. Kebanyakannya dia ada bug, dia panggil. Kita bukan orang penting, tak apa, pakai tuan-tuan. Mao Zedong, apa dia buat? Dia buat satu revolusi. Habis tanaman tak ada. Banyak rakyat Cina yang terkorban waktu dia buat revolusi. Dan dianggarkan rakyat Cina yang terkorban 55 juta. 55 juta tuan-tuan, boleh fikir. Sebab kita tahu China ramai, sangat ramai. Pergi keliling dunia tuan-tuan akan jumpa bangsa Cina. Betul tak? Ada Chinatown. Amerika ada. Kat mana yang tak ada bangsa Cina? Hatta kalau di Malaysia tuan-tuan ada kampung, ada kedai Cina tuan-tuan. Baik. Malah di Pulau Pinang pun tuan-tuan, banyak saja di Pulau Pinang, Johor, banyak saja aset-aset kita yang mereka miliki. Kita tak mampu beli, mereka beli. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya, mati 55 juta. Tapi dia berjaya. Dan tuan-tuan akan tengok akan datang lagi selang beberapa tahun, China akan menguasai pasaran kereta. Kereta lah ni China sangat hebat. Sampai BMW, kereta mahal-mahal ni, mereka bekerjasama dengan China untuk dapat teknologi. Bukan enjin lah, teknologi apa? Hak canggih-canggih ni lah, bercakap lah, tekan, terbuka lah, hak canggih-canggih ni. Teknologi digital dalam kereta tu China pegang. BMW pun bekerjasama dengan dia. Apa jadi bila bekerjasama dengan dia? China akan ambil teknologi BMW. Itu yang China beli Lenovo, dia beli IBM, dia beli. Bila dah kerjasama, dia ada duit, dia beli. China akan menguasai pasaran. Dan China sangat dia sangat terbuka. Siapa beli peluru pepandu dia bukan sekadar jual, dia jual sekali dengan teknologi dia. Baik, tak apa tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan, umat Islam dilanyak habis-habisan. Diarahkan sebab dia pun macam komunis sikit. Rakhine tu yang dia bunuh umat Islam Rohingya. Yang saya baca tu jutaan yang mati. Daripada dulu lagi jutaan yang mati. Sebab dia pun nak cuba habiskan etnik Rohingya. Sama juga umat Islam Uyghur yang saya sebut awal tadi. Uyghur setakat ni lah. Daripada dulu Uyghur ni, daripada dulu nama dia Turkmenistan Timur. Uyghur tu dia satu rumpun, satu bangsa macam Turki sekarang ni. Turki dia satu bangsa. Dia panggil Turki Timur loh. Turkmenistan Timur, satu bangsa, satu rumpun. Dan Turkmenistan ni telah dibuka lama dah, tahun 94 Hijrah. Sekarang ni berapa Hijrah? 1446. Dah Uyghur tu dah dibuka Islam, dah sampai, kita tak sampai lagi. Depa sampai pada zaman apa?
Bani Umayyah lagi. Lama dah Uighur tu Islam. Dah 1300 tahun lebih depa Islam. Cina tuan-tuan, dia tawan Uighur ni pada tahun 1949 dia tawan. China dia tawan sebab sebelah dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam peta Turkmenistan ni, Turkmenistan Timur ni, dia bersepadan antara Pakistan dan Iraq, Pakistan dan Afghanistan. Cina tawan. Apa yang China buat sampai hari ni tuan-tuan? Umat Islam yang terkorban Uighur 60 juta. Ramai sikit tuan-tuan. Kalau rakyat Malaysia ni mati ya semua tuan. Rakyat Malaysia 34 juta ya, lebih kurang. Saya sebut tadi Mao Zedong bunuh rakyat dia sebab revolusi 55 juta. Dalam masa yang sama juga rakyat di mana? Turkmenistan tu 60 juta Uighur yang dibunuh. Ini jumlah yang luar biasa. Dan lebih banyak, 10 kali ganda lebih banyak daripada orang yang terkorban di Iraq, di Palestin. Di mana lagi? Hak dulu tuan-tuan. Umat Islam hak dulu yang terkorban Bosnia. Campur semua ni tuan-tuan. Lagi teruk ni Uighur 60 juta terkorban daripada tahun 1949 sampai sekarang. Sekarang ni Uighur hanya tinggal 10 juta saja. 10 juta. Kali bukan mereka mungkin 70 juta. Lebih banyak pada kita. Jadi tuan-tuan, sampai dia berduduk di situ, memang masjid pada tahun 1952 kerajaan China bunuh 120,000. Tahun tu saja. 1952 120,000 dibunuh. Tu saya kata komunis kalau dia nak tegakkan ideologi dia, dia memang akan bertindak ganas. Dan ganas dia luar biasa. Macam tu kita tengok TV Bukit Kepong kan, Bukit Kepong. Komunis sangat jahat. Sangat jahat. Dan kita tak pernah jumpa. Setakat yang saya baca, saya tak pernah jumpa sejahat komunis ni. Jahat sungguh. Ada lagi satu. Satu lagi Mongol tuan-tuan. Mongol tak ada lah. Ideologi itu yang tuan-tuan boleh cari buku orang tulis tentang ideologi komunis. Sebab tu mana-mana tuan-tuan, di mana-mana negara, siapa yang ada ideologi komunisme ni, dia ada ideologi, dia pegang, dia akan bertindak luar biasa. Sangat luar biasa. Yang kita tak boleh fikir ganas dia. Kita pun tak terfikir punya ganas dia. Jadi dia boleh bunuh 120,000 tahun 1952. Siapa yang dibunuh tu? Kebanyakannya ulama. First dia tahu ulama tu kena bunuh ulama. Itu komunis punya kepala. Dia akan attack agama tu. Pasal dia tahu dengan agama membina jati diri, jadi kuat. Dia akan serang agama tu. Jadi dia bunuh 120,000. Masjid yang telah dimusnahkan tuan-tuan daripada 1949 sampailah 1979, 30 tahun, 1000 masjid dimusnahkan. 1000 dimusnahkan. Bukan masjid saja, kubur sekali tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sekarang ni bagaimana kubur-kubur yang diperatakan. Sampai nampak tulang-tulang masyarakat Uighur, nampak tulang-tulang dia. Dia berkatakan macam tu ya, dia buat bangunan. Malah masjid lah ni, masjid yang berbaki daripada 1979 disebabkan apa? Tuntutan pada kalau ni orang makin tengok, dunia tengok, dia malu, maka ditutup saja. Daripada 1979 sampai sekarang 1200 masjid dikunci. 1200 masjid. Kemudian ibu kota Xinjiang lain nama dia Xinjiang lah. Dulu nama dia Turkmenistan Timur, dan ni nama dia Xinjiang, Cina panggil Xinjiang. Dia punya ibu kota tu Urumqi. Di situ ada pusat tahfiz banyak. Dia cukup benci tentang komunis ni dengan pusat tahfiz. 370,000. 370,000, bukan 70,000, 37,000. 370,000 pusat tahfiz, pusat-pusat Al-Quran, kelas-kelas Al-Quran mengaji dimusnahkan. Umat Islam kena lanyak habis-habisan. Tuan-tuan kalau pergi di masyarakat Uighur lah ni memang dalam keadaan yang sangat sangat sedih ya. Mereka hidup dah susah. Sana Cina dah pasang face recognition. Dia ada muka, dia ada data semua. Mereka tak boleh bergerak 1000 kaki daripada rumah mereka. Pasang satelit dalam kereta, ada pengesan satelit. Dan Cina menguasai pasaran ni. Pasaran dia ada kamera, dia tengok muka, dia dapat trace. Ni orang mana dia ada trace. Canggih. Lah ni Cina menguasai dunia untuk teknologi tu.
dan digunakan pada masyarakat Islam Uyghur. Nak pergi mana pun susah, nak bergerak tak boleh. Tu saya kata lebih teruk pada Palestin. Bila China sebut, kita tengok kan banyak orang bangga bila China sebut tentang apa, dia menyokong perjuangan rakyat Palestin. Pasal apa? Sebab ialah apa, rakyat Palestin tu siapa bersama yang serang dia siapa? Israel. Israel siapa belakang dia? Mereka, bukan geng dia. Kita tengok di BB, China menyokong perjuangan rakyat Palestin, padahal ditindas Uyghur dia lagi teruk pada Palestin. Tuan-tuan nampak? Kadang-kadang umat Islam senang dibodohkan. Senang sangat, betul tak? Kita bangga, nampak hebat. Kita tak tahu yang dia pijak Islam, dia lanyak lagi teruk. Mudah sangat. Sama juga Rusia. Kami menyokong perjuangan rakyat Palestin. Tapi apa yang Rusia buat di Syria lagi teruk daripada Israel buat di Palestin. Dia bom habis-habisan. Apa yang Rusia buat di Chechnya? Dengar Chechnya. Rusia bom sampai jadi apa? Lebih teruk daripada Palestin lagi. Kan saya kata Rusia dia ada logik komunis tu dia ada. Tapi dah ni Rusia dia dah macam ubah sikit dah. Dia macam ke arah demokratik dah ni. Tu yang dia macam terpisah. China masih kuat dengan fahaman apa? Komunis. Sebab asal fahaman komunis ni bukan daripada China, daripada Rusia juga. Karl Marx lah apa semua pemikir-pemikir tu. Dia pun ni pemikir-pemikir dia. Tapi Rusia mula nak jadi demokratik sikit. Sebab tahu bukan senang nak masuk dalam dunia ni. Orang bukan suka paksa-paksa. Baik. Jadi tuan-tuan, cuma nak bagi tahu ideologi komunis ni kalau dia bertindak luar biasa. Luar biasa. Bukan macam orang lain tuan-tuan. Chechnya Rusia bom sampai jadi debu tuan. Dia bom sebelum diserang dia tak mau tentera ada banyak mati, dia bom semua. Dia banyak bom. Dia bom sampai jadi apa, debu, baru tentera dia masuk. Tak ramai tentera terkorban. Tu orang kata Chechnya menang menjadi abu Rusia. Pasal habis langsung dia bom. Kita nak lawan mana ada bom semua. Tapi ala kulihal tuan-tuan boleh tengok bagaimana umat Islam dilanyak teruk. Sebab tu tuan-tuan, saya boleh tengok kok mana pun tuan-tuan, umat Islam, walaupun umat Islam dilanyak, kita tak nafi umat Islam masih lagi hebat. Di Turki hebat, UAE, Dubai, Qatar, kaya-kaya duduk negara barat. Dan sekurang di Malaysia ni pun tuan-tuan boleh dikata antara yang okey lagi lah tuan-tuan. Setakat ni lah masih lagi okey dibandingkan umat Islam yang lain. Yang lain lagi teruk ditindas tuan-tuan. Palestin, Gaza tu kan, ada yang terbunuh tapi tak seteruk apa tempat yang lain. Baik. Ya. Hadis tu palsu ni. Bukan palsu hadis, bukan hadis. Bukan hadis. Tapi dia ada pengajaran lah. Dia di sudut ilmu tak apa. Di sudut ilmu, betul tak? Tentu boleh menuntut ilmu di mana asalkan benda tu baik. Tapi tu bukan hadis lah. Utlubul ilma walau bisin, bukan hadis. Tapi makna dia betul. Makna dia betul lah. Itu lah ilmu. Kalau sekarang kita nak pergi belajar teknologi di China, pergi belajar. Betul tak? Tapi kita tidak menafikan kejahatan dia. Betul tak? Adakah kita pergi menuntut ilmu di China maka China boleh bunuh umat Islam sesuka hati? Kan? Kita sebab tu dia ada satu cara berfikir kan. Mula-mula faham, betul tak? Hafal, faham. Lebih sikit dia panggil analisis. Dia panggil analisis. Kita kena cerakinkan dia. Yang baik-baiklah, yang buruk-buruk lah. Betul tak? Dia kena sampai tahap tu. Jadi China ada teknologi ada. Boleh tak kita pergi belajar? Bagus. Boleh tak kita pergi China belajar bahasa? Sunat belajar bahasa. Sudut tu baguslah. Sama saya nak sebut kat tuan-tuan. Ada tak orang yang jahat dia ada sudut baik? Semua orang jahat ada sudut baik. Mana ada orang jahat-jahat semua? Okey, kita ambil makhluk paling jahat. Siapa makhluk paling jahat? Iblis. Dia ada sudut baik tak? Weh, siapa kata tak ada? Dia duduk syurga sebelum jadi jahat. Sebelum jadi jahat. Dia duduk syurga, dia beribadah. Kalau ikut cerita-cerita riwayat Israel, ada cerita macam mana? Dia asal duduk di bumi. Tapi saya baik sangat, dia angkat naik ke langit menjadi ketua malaikat. Dia sudut baik dia. Mana ada orang yang jahat-jahat semua? Tapi kita kena sebut jahat-jahat lah. Betul tak? Baik, kalau dia sudut baik-baik. Firaun ada sudut baik tak? Ada sudut baik Firaun yang kita tak boleh lawan. Apa sudut baik Firaun? Dia yang belah Nabi Musa. Betul tak? Daripada Nabi Musa kecil, bukan sekadar Nabi Musa, dia yang belah Nabi Musa, dia juga yang membelah apa?
mak Nabi Musa, ayah Nabi Musa dan keluarga Nabi Musa diberi kemewahan, diberi kekayaan. Nabi Musa daripada kecil, Firaun bela dia dengan apa? Latihan ketenteraan, dengan kelas yang hebat, dengan gaya hidup pemimpin. Nabi Musa hidup sebagai seorang pemimpin, orang yang ada jiwa yang besar, orang yang belajar. Siapa yang ajar, didik ni? Firaun. Daripada kecil sampai besar. Siapa boleh lawan jasa baik Firaun tu? Tapi jangan tuan-tuan kata bagus Firaun tu. Firaun Al-Fatihah. Itu nak kena, itu teruk lah tuan-tuan. Sudut baik lah, betul tak? Lalu ni kita pergi mengaji Amerika, jangan kata China, Amerika kita mengaji, betul tak? Mengaji. Tapi adakah mereka betul semua? Tak, jahat-jahat lah. Firaun secara umum jahat, betul tak? Secara umum dia jahat. La'natullah alaih, laknat Allah pada dia. Firaun bukan Islam, kafir Firaun. Tapi ada sudut baik, ada. Semua orang menyentuh. Abu Lahab jahat baik? Oh jahat. Siapa kata Abu Lahab baiklah ustaz buat asaran Nabi? Tabat yada abi lahab wa tab. Quran mencela Abu Lahab dengan isteri dia. Tapi ada sudut baik ya. Dia orang paling gembira waktu Nabi lahir. Sampai dia bebaskan hamba dia Suwaibah Al-Aslamiyah. Dia buat kenduri besar-besaran sehingga azab dia diringankan setiap hari Isnin. Tapi jahat. Sudut baik kita baik ya. Kita kalau jumpa satu orang jahat yang amat-amat, tapi dia sudut baik dia. Sudut baik dia apa? Dia suka tolong orang miskin. Bagus ya tu. Sudut tu bagus ya. Tapi dia tolong orang miskin pun dia pergi curi duit orang kaya. Tak bagus. Sebab tu kita kena bijak. Jangan senang kena apa? Kena kelentong tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok ada orang contohlah ada orang dia rasuah ke, dia curi duit negara ke tuan-tuan, dia buat pecah amanah duit syarikat ke, dia ambil duit dia, pecah amanah duit syarikat jutaan, duit negara ke dia ambil. Senang je tuan-tuan nak bagi jadi baik. Macam mana? Dia pergi haji, lepas balik pergi haji, dia curi duit juta-juta, tak kira duit syarikat dia pun juta-juta. Nak bagi nampak elok macam mana? Dia beli lembu korban, bagi okey ke sana, semua bagi 100 ekor lembu, 100 ekor celah gigi dia curi pun juta, puluhan juta dia bagi. Kita pun bagus yang dia ni. Duit yang dia bagi tu pun dia curi. Saya nak cerita dua kali dosa. Pertama apa? Ambil duit syarikat, tak kira duit negara ke, duit projek ke, ambil duit itu pun dah dosa. Beli lembu korban, dosa yang kedua. Mana boleh beli lembu korban dengan duit yang haram? Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Dosa. Lepas tu dah beli lembu korban, dia bagi kat masjid-masjid pula. Lah dosa yang ketiga. Kita tak tahu tak apa. Betul tak? Kita ambil. Tapi masalahnya kita fikir apa? Bagus dia tu. Nampak senang tuan-tuan. Salam cium tangan. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Kadang-kadang dalam dunia memang kita kena bijak. Semua manusia, semua makhluk, dia ada sudut baik, dia ada sudut buruk. Tapi kalau kejahatan dia lebih banyak pada kebaikan, dia orang jahat. Tapi kalau kebaikan dia lebih banyak pada orang, pada kebaikan dia lebih banyak pada keburukan dia orang baik. Sebab tu jangan silap tuan-tuan. Kita tengok ada orang ni baik je, tapi dia ada silap sikit, dia orang soleh. Sebab hidup dia bergeluman dengan kebaikan. Tapi kalau ada orang tu jahat macam Firaun tu, dia ada buat baik sikit, jangan tuan-tuan gambarkan bagus Firaun ni. Abu Lahab dia memang jahat hidup dia. Abu Lahab jahat. Jangan tuan-tuan cerita ke orang, tuan-tuan tahu Abu Lahab ni cukup baik. Al-Fatihah untuk Abu Lahab. Boleh saya nak cerita begitulah tuan-tuan. Manusia begitu. Kalau jahat itu banyak, dia orang jahat. Baik itu banyak, dia orang soleh. Jangan gambarkan orang soleh tu orang jahat. Itu kesilapan. Orang tu baik kita cari, salah dia kecil-kecil tu kita gambarkan dia orang jahat. Ni salah. Orang tu jelas jahat, kita cari kebaikan yang tak nampak, gambarkan dia baik, nak tipu orang. Baik tuan. Saya baca sikit tuan. Jadi saya nak cerita tuan-tuan, yang Nabi sebut ni sungguh umat Islam seolah-olah diratah. Dan sahabat bertanya, adakah kerana sikit kita sedikit pada masa itu wahai Rasulullah? Wa min qillati nahnu yawma id, adakah kerana kami kita sedikit umat Islam? Nabi kata tak. Bal antum yawma idzin katsir, bahkan kamu banyak pada masa itu. Dia punya huraian nanti tuan-tuan, tak ada kot. Tuan-tuan, zaman Nabi SAW umat Islam banyak mana? Tak ramai.
Tapi umat Islam boleh menggoncangkan dunia. Umat Islam boleh goncangkan dunia. Waktu Nabi SAW wafat, sahabat Nabi ada 114,000. 114,000 yang bersama yang Islam. Pada zaman Sayyidina Umar, tentu umat Islam tak ramai. Tapi zaman Sayyidina Umar, umat Islam dah menjadi kuasa dunia. Pada zaman Sayyidina Umar, Rom jatuh, Parsi pun jatuh. Maka pada zaman Sayyidina Umar, Islam menjadi kuasa nombor 1 dunia. Tapi tuan-tuan, umat Islam tak ramai pun. Sekarang umat Islam berapa ramai? Sekarang 1.7 bilion. Hampir 1.7 bilion umat Islam. Jumlah yang sangat besar. Atas sikit pada kita Kristian. Kristian 2.5 bilion. Nombor 3 ramai. Nombor 1 Kristian 2.5 bilion. Nombor 3 Islam 1.7 bilion. Dan nombor 3 adalah Hindu 1 bilion lebih kurang. Jadi agama-agama lain lah. Umat Islam ramai tuan-tuan. Tapi apa umat Islam boleh buat? Itu Nabi sebut, walakin atum karusa isaili, kamu seperti usaun karusa isaili, kamu seperti buih di lautan. Ada dalam ni buih waktu hari banjir. Macam mana buih di lautan? Buih waktu banjir kat sungai macam mana? Ikut saja. Betul tak? Yang Nabi sebut ni sekarang. Tengok bagaimana umat Islam, dia tidak mempunyai apa orang panggil, pendirian agama yang kukuh. Diikut saja tuan-tuan. Malah kadang-kadang diikut arus dia. Tuan-tuan. Asalkan benda itu menguntungkan dia. Walaupun pada hakikat dia menghancurkan dia. Menghancurkan agama dia. Tapi kerana Nabi sebut setelah tu kan. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala akan cabut daripada hati musuh kamu perasaan gerun kepada kamu. Musuh tak takut dengan orang Islam. Orang berani hina Islam. Orang berani cabar Islam. Allah Ta'ala hilang, perasaan tu tak ada. Dan Allah campakkan ke dalam hati umat Islam perasaan al-wahan. Perasaan apa? Al-wahan. Sahabat Nabi pelik, apa itu wahan? Wahan tu apa kata Nabi SAW? Apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah punca dia. Cinta dunia, benci mati. Dan tuan-tuan boleh tengok banyak umat Islam yang akan khianat agama dia sendiri tuan-tuan. Saya tak nak sebut Malaysia, tuan-tuan boleh tengok. Saya sebut negara lain, senang tuan-tuan. Palestin, kenapa payah menang? Banyak daripada rakyat Palestin tu yang jadi Taliban Israel. Senang, tuan-tuan boleh baca bagaimana perjuangan rakyat Palestin ditumpulkan, digagalkan. Orang rakyat Palestin sendiri senang je bagi orang Islam ni. Dia bagi 2 benda Israel bagi. Perempuan dengan duit. Ya. Bagi orang Israel ni lawa juga. Dia bagi keturunan Nabi Yusuf. Bagi orang perempuan Israel yang lawa-lawa, bagi duit, minta rahsia. Dapat. Berapa ramai pejuang Palestin yang mati kerana handset. Dia pun bagi handset. Ada bom. Handset ni meletup mati. Bom sikit je. Tak payah berbom. Handset ni kalau meletup saja mati kita. Kalau meletup kat telinga boleh mati. Dia boleh meletup tapi jarang lah. Tapi dia bubuh bom tu. Bubuh bom sikit je. Pakai bila sampai je apa, connection tu sampai, meletup lah. Kita call dia meletup. Berapa ramai yang mati? Siapa yang bagi? Tuan-tuan ingat Syekh Ahmad Yassin Palestin tu yang kena bom dengan apa? Apache, ingat? Kita ingat? Hancur, keluar otak tu. Ingat? Tuan-tuan, macam mana Apache Israel boleh bom di waktu subuh, sebelum subuh? Tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk atas, bukan senang tuan-tuan nak bom, melainkan kena ada yang duduk di bawah yang apa? Pancar laser. Dia yang apa? Letakkan lokasi dia, dia locate. Dia yang lock tempat tu. Baru Apache dapat bom dengan tepat. Siapa menyerja kalau bukan rakyat Palestin? Taliban Rut. Tuan-tuan boleh baca bagaimana kejatuhan kerajaan Melaka. Ada tak Taliban Rut? Ada. Nak cerita panjang tuan-tuan. Saya tak ada masa nak cerita bagaimana Taliban Rut, orang Islam sendiri, dia khianat, jatuhnya Melaka. Dulu masa perang Kedah Siam, mati ribuan. Kedah Siam. Ada tak Taliban Rut? Ada. Dia bergaduh sikit, dia pergi jumpa Siam, dia pergi tolong Siam. Main serang. Ribuan umat Islam yang terkorban. Akan ada. Macam cerita Peramli tu, cerita apa kita tengok? Buang akan ada sepanjang sejarah. Tapi sedih umat Islam. Dia jadi macam tu.
Pasal dia jadi macam tu. Dalam hati dia nak dunia saja. Asalkan ku boleh hidup. Dan benci mati. Dia tak suka mati dan dia nak dunia. Lantak lah. Aku punya agama hancur ke? Bangsa aku hancur ke? Yang penting aku okey. Aku okey. Lantaklah apa jadi pun. Panggil buang tu akan ada. Dia akan ada. Dan tuan-tuan boleh tengok. Dalam hidup Nabi, Allah SWT sebut fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang yang ada akal, ambil pengajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Fikir. Tengok. Adakah benda ini membahayakan kita? Saya nak habiskan tuan-tuan dengan satu ayat Quran tuan-tuan. Daripada surah Ali Imran ni penutup. Akan datang kita sambung dekat keterangan tu lah. Akan datang dekat keterangan dalam surah Ali Imran ayat 118. Ayat ni bagus tuan-tuan kalau kita baca. Sebagai peringatan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayat in kuntum taqilun. Ayat 118 surah Ali Imran. Kata Allah, wahai orang beriman, jangan kamu jadikan teman kepercayaan, teman rapat, orang dalam min dunikum, daripada orang yang bukan di kalangan kamu, yang ini bukan di kalangan umat Islam. Kamu jadikan dia teman rapat untuk berbincang rahsia-rahsia yang penting. La ya'lunakum khabala, yang mereka tak pernah berhenti menyakiti kamu. Waddu ma'anitum, dan mereka suka apa yang menyusahkan kamu, menyusahkan umat Islam. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, daripada mulut mereka dah zahir kebencian pada Islam. Zahir cakap benci pada Islam, cakap kita umat Islam dengar terguris hati. Telah terzahir daripada mulut mereka kebencian pada Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang ada dalam hati mereka tu lebih dahsyat lagi. Yang pada keluar sikit ni, yang keluar pada mulut dia itu baru sikit. Yang mereka simpan tu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat macam mana? Apa yang mereka buat pada masyarakat Uighur bila daripada kuasa. Apa yang Israel buat pada rakyat Palestin. Mulut dah nampak benci agama, nampak. Oh, tak suka orang perempuan tutup aurat, tak suka kelah Al-Quran. Dia tunjuk yang dalam hati, oh ni Quran sebut, itu lebih dahsyat. Qad bayyana lakumul ayat, sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat kami. In kuntum taqilun, kalau kamu menggunakan akal. Ha antum haula'i tuhibbunahum, kamu, Allah Ta'ala sebut tentang umat Islam. Ini cerita sebahagian umat Islam. Cinta sangat pada mereka. Cinta sangat pada mereka. Konon banyak bantu kamu, kononnya memberi kesenangan pada kamu. Kamu suka sangat pada mereka. Ini golongan apa? Kita menjadikan orang bukan Islam sebagai teman kepercayaan. Wala yuhibbunakum, sedangkan mereka orang kafir tak cinta pada kamu pun. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, kamu beriman dengan semua kitab Allah. Kita orang Islam beriman semua Al-Quran. Kalau tolak tak beriman, tuan-tuan. Wa idza laqukum qalu amanna, dan apabila kamu berjumpa dengan orang-orang apa? Non muslim, yang kafir, yang musuh pada Islam tu, dia akan kata apa? Oh, kami pun hormat Islam, kami pun menghormati Islam, kami pun percaya dengan kitab Al-Quran ni. Wa idza khalau abdu alaikumul ana minal ghaiz, tapi bila dia berpisah dengan kamu, dia gigit jari dia kerana benci kepada kamu. Qul mutu bighaizikum, katakanlah wahai Muhammad, matilah kamu kerana marah kamu. Ini pada orang yang apa? Musuh Islam. Innallaha alimun bidzati sudur, Allah Taala tahu apa yang ada dalam dada. Jadi saya nak cerita tentang umat Islam. Ingat, berhati-hati tuan-tuan. Jangan kita menjadi ejen tuan-tuan, menjadi macam penyebab hancur leburnya agama kita. Dan tuan-tuan percayalah, apa yang berlaku di luar tu, yang kita tengok di Uighur, di Palestin, yang jadi umat Islam ditindas, nombor satu punca dia apa? Bermula pada orang Islam. Bila kita mengabaikan Islam, itulah hukuman daripada Allah. Jangan sampai bala tu datang tuan-tuan, kita tak boleh buat apa dah. Kalau bala tu datang, tak boleh buat apa dah. Kalau dah tak ada orang yang nak menyedarkan umat Islam, semua pakat diam, tak mau cakap soal agama, tuan-tuan percayalah, dia akan datang bala, dan bala tu sangat dahsyat. Dah kita boleh tengok ya, Bosnia, tengok orang Islam hidup bebas yang apa, azam minum arak, duduk relax, tak tahu tiba-tiba Serbia serang mengejut, apa ramai yang terkorban. Satu kadang-kadang orang Islam ni lah, relax. Bila orang yang menyampaikan kebenaran, dia anggap musuh.
Betul tak? Menyampaikan kebenaran, oh dia anggap musuh. Dia anggap satu benda ancaman dan sebagainya tuan-tuan. Dia macam-macam anggapan dia tuan-tuan. Tak apa, tunggu bala datang. Tapi bila bala datang habis, kita nak buat apa? Nganga, bila bala datang dia akan ya'umul jami', semua pakat rasa. Tengok apa jadi pada umat Islam, nak buat apa? Umat Islam diukur dah 60 juta korban. Kita tak sampai 60 juta pun tuan-tuan. Kita 34 juta. Sebab tu penting tuan-tuan, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang menyampaikan kebenaran kena sampaikan, ingat. Nah, sebab Nabi bagi tahu dah. Nabi kata kita kena saling apa? Hendaklah kamu apa? Menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dua-dua kena ada. Suruh apa? Dengan kebenaran, amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Aw la yushikanallahu ayyub asa alaikumul iqaba minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaklah kamu menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, atau hampir-hampir Allah Ta'ala menurunkan bala daripadanya. Ketika bala turun kamu berdoa, Allah Ta'ala tak mustajab. Jangan tuan-tuan, sebab tu saya kata penting. Selagi mana ada orang yang berani sebut kebenaran, nyampai kebenaran, insya-Allah negara ni masih lagi terpelihara daripada bala. Tapi dah tak ada orang yang nak bercakap soal agama, kebenaran, semua fikir pasal dunia, nak hidup. Bila bala datang dia akan habis semua. Berikat tuan-tuan. Baik, cukup sekadar tu. Akan datang kita sambung di keterangan dia tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an huma tafarruqan ba'id tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmulan matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah.